Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izamuddin bin Azuddin daripada Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Hari ini saya akan membentangkan tugasan pengalaman awal di sekolah di SMK Ambrose Ottawa. Saya di bawah bimbingan guru Puan Rosiza binti Ghazali. Untuk latar belakang sekolah, sekolah ini telah ditubuhkan pada 3 Januari 1965 dengan 5 orang guru dan 171 orang pelajar. Pada awalnya, sekolah ini menumpang di SM Persendirian Syariah Ottawa dan dinamakan dengan Sekolah Menengah Rendah SMR Ottawa. Pengetua pertama sekolah ini ialah Encik Xiao Sui Lim pada 1968 dengan keluasan 9.8 ekar di tepi Jalan Besar Kesetiawan. Bangunan baru telah dibina. Pada 1973, sekolah ini telah rasmi dengan nama baru iaitu SMK Ambrose sempena nama Ketua Pengarah Pelajaran Perak pada tahun 60-an. Pada tahun 1994, sekolah ini dinaik taraf kepada sekolah Grade A. Kini terdapat 100 orang guru dan kira-kira 832 orang pelajar bagi sesi pagi dan petang. Untuk visi sekolah ini, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Untuk misi, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah, ilmu untuk maju. Lokasi sekolah ini terletak di Taman Dinding Ottawa di tepi Jalan Besar Kesetiawan dan bersebelahan dengan stesen minyak Caltex Ottawa. SMK Ambrose merupakan sekolah di kawasan luar bandar di daerah Manjung. Ini merupakan peta SMK Ambrose di Google Maps. Untuk infrastruktur SMK Ambrose, mempunyai 27 buah bangunan bilik darjah dan infrastruktur yang ada di sekolah ini sama dengan infrastruktur yang ada di sekolah kebiasaannya. Untuk infrastruktur RBT pula, terdapat bilik RBT 1, RBT 2, bilik media, bilik ERT masakan, bilik jahitan dan juga stor RBT. Ini antara infrastruktur di SMK Ambrose. Ini pula adalah infrastruktur RBT. Ada juga contoh aktiviti RBT yang telah dijalankan. Terusnya adalah persekitaran sekolah dan bilik darjah. Boleh dilihat di sini salah satu bilik darjah di sekolah walaupun terlihat usang namun masih konduktif untuk digunakan. Dan ini pula adalah contoh persekitaran SMK Ambrose, terdapat galeri dan juga taman akasia. Untuk pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian pula, terdapat kekuatan dan kelemahan aktiviti yang dijalankan semasa PDPR ini. Kekuatannya adalah aktiviti yang dijalankan tidak rumit dan memudahkan pelajar dan keluarga mereka. Memberi peluang kepada pelajar yang tidak dapat ikut pelajaran dalam talian kerana banyak bahan dihantar melalui WhatsApp dan modul kerja. Dapat menumpukan pelajaran secara optimum kerana mengamalkan pengajaran berasaskan guru. Kelemahan pula, masih ada pelajar yang tidak dapat mengikuti aktiviti atas beberapa faktor menyebabkan ada beberapa pelajar yang tercicir. Pelajar kurang minat dan merasa bosan semasa dalam kelas. Dan juga pelajar susah menerima ilmu yang disampaikan. Untuk kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM, guru saya sering menggunakan telefon pintar ataupun komputer riba. Untuk BBM pula, beliau menggunakan Google Meet, Google Form, WhatsApp, PowerPoint, buku teks dan juga modul kerja. Amalan pedagogi yang digunakan adalah pengajaran berpusatkan guru ataupun amalan tradisional di mana keseluruhan penyampaian ilmu daripada guru dan juga kaedah sumbang saran. Kaedah di mana menggalakkan pelajar menggunakan kreativiti dalam berfikir untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah penyediaan rancangan pengajaran daripada Puan Rosiza. Untuk pelaksanaan kebat pula, Puan Rosiza menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Di mana saya dapat lihat semasa saya mengikuti PDPI yang dijalankan, mereka berbincang tentang soalan peperiksaan dan mengulang kaji sebelum peperiksaan. Saya dapati guru pembimbing saya akan mengajukan pertanyaan berkaitan soalan peperiksaan bagi menguji kecekapan berfikir dan menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat. Untuk kesediaan diri sebagai bakal guru, pentingnya berfikiran kreatif semasa menyampaikan pengajaran. Sebagai guru, ABM, PBM, ini sangat penting kerana kita sebagai manusia mempunyai batasan, lebih-lebih lagi kita sekarang sudah menuju ke era teknologi. Amalan pedagogi yang digunakan perlu dipelbagaikan dan bersesuaian dengan tahap pemikiran pelajar.
Seorang guru perlulah merancang dengan teliti di dalam rancangan pengajaran. Ini memudahkan untuk capai matlamat dalam pengajaran dan dapat menghasilkan pelajar yang lengkap dengan ilmu dan sasiah yang baik. Pelaksanaan KEBAT membantu saya melihat potensi pelajar dan melalui KEBAT ini juga saya dapat lihat adakah matlamat dari rancangan pengajaran dan amalan pedagogi yang saya gunakan ini menjadi efektif kepada pelajar ataupun tidak. Untuk refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja, aktiviti co-curriculum. Saya memilih aktiviti daripada permainan iaitu bola balin. Aktiviti yang dijalankan adalah menonton video, kuis dan membuat video pendek tentang tajuk pada minggu itu. Contohnya teknik hantaran bola dan teknik menangkap bola. Kekuatan aktiviti ini, pelajar dapat mengikut aktiviti kerana dilakukan secara dalam talian. Pelajar masih dapat menunjukkan bakat dan kemahiran dalam bola balin walaupun di rumah. Dan dapat menguji kemahiran berfikir pelajar dalam mempelajari kaedah permainan secara visual. Untuk kelemahan pula, pelaksanaan tugas tidak dapat dikawal oleh guru sepenuhnya. Setiap pembetulan dapat diketahui selepas pelajar menghantar tugasan kepada guru. Kurangnya mendapat sambutan pelajar atas masalah tertentu seperti tiada kemudahan pembelajaran dan sebagainya. Untuk proses pengendalian aktiviti, guru penasihat akan mencipta kumpulan di WhatsApp, Telegram dan Google Classroom dan akan diadakan kepada guru kelas untuk pelajar menyertainya. Dijalankan setiap hari Rabu bermula jam 8 hingga 9 pagi untuk sesi pagi dan jam 2.30 hingga 3.30 petang untuk sesi petang. Aktiviti co-curriculum berselang-seli antara unit uniform, sukan permainan dan kelab persatuan setiap minggu. Guru akan memberi aktiviti di dalam kumpulan yang telah dibina dan aktiviti yang sering dilakukan adalah kuis, menonton video di YouTube, walk wall dan lain-lain. Ini antara contoh aktiviti yang dijalankan. Kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesion keguruan, antara kepentingannya adalah dapat membentuk model guru yang mempunyai kemahiran insaniah dan mengasahnya supaya dapat menjadi guru cemerlang. Co-curriculum juga melatih guru untuk bekerja secara profesional. Aktiviti co-curriculum juga dapat membantu guru dalam mengeratkan hubungan antara rakan sekerja dan juga pelajar. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah antaranya adalah budaya 3S, senyum, sapa, salam. Budaya ini diajar di semua sekolah bagi mengeratkan hubungan yang baik antara semua warga sekolah. Kelebihannya, pelajar dan guru dapat memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain dan dapat menimbulkan suasana yang ceria. Kelemahan pula 3S kurang dipraktikkan di sekolah ini dan hanya menjadi kata-kata sahaja, lagi-lagi disebabkan banyak pelajar yang tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu. Maka mereka merasa segan. Penambahbaikan, guru perlu menjadi contoh utama mempraktikkan budaya 3S ini. Secara tidak langsung, pelajar akan mengikuti tindakan guru dan budaya ini sudah pasti perlu diteruskan demi mencapai negara yang hidup harmoni. Untuk budaya kerja pula, guru perlu ada sikap minat dan cinta terhadap profesion. Tugas guru adalah mendidik dan berinteraksi dengan kanak-kanak maupun remaja. Kelebihan ini, apabila guru betul sayang dengan profesionnya, mereka akan berusaha bagi menghasilkan pelajar yang terbaik. Kelemahan pula, jika guru tidak minat dengan profesion, maka akan cepat putus asa dengan ragam pelajar dan akan menurunkan prestasi sekolah. Penambahbaikan, setiap bakal guru perlu mendalami untuk meminati dan mencintai profesion sebagai pendidik ini kerana ini bukan satu tugas yang mudah. Rumusan untuk huraian, PAS ini bukan saja dapat untuk dibuat sebagai kursus untuk bidang yang saya ambil, tetapi PAS ini membuka mata tentang dunia pendidikan yang sebenar. Saya juga dapat belajar banyak tentang sekolah dan guru. Dulu saya hanya tahu tugas guru hanya mengajar, namun setelah mencuburi bidang pendidik ini, saya sedar guru bukan sahaja mengajar tapi guru juga menjadi tunjang bagi membentuk insan yang berguna kelak. Cadangan penambahbaikan, bagi saya seorang guru perlu memantapkan diri dari segi mental, fizikal, ilmu untuk mengajar dan perlu sentiasa memaskini ilmu dan menguasainya mengikut peredaran zaman dan teknologi. Bakal guru pula perlu menanamkan niat yang betul agar tidak terjatuh di tengah jalan. Pihak sekolah juga diharapkan dapat menambah baik kemudahan sekolah dan akhir sekali bagi kursus PAS yang akan datang dapat dilakukan secara fizikal supaya pelajar dapat melihat dengan lebih jelas lagi. Rumusan, sebagai bakal guru, PAS ini sangat membantu untuk pelajar yang mengenali dunia pendidikan.
PAS ini juga menjadi persediaan awal sebelum membuat latihan mengajar di tahun akhir. Dengan kursus ini, dapat memupuk semangat saya untuk terus belajar untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Guru juga perlu sentiasa ada motivasi dan tidak mengharap ganjaran atas sumbangan yang kita lakukan kerana ia satu kewajipan guru untuk menyampaikan ilmu. Untuk cadangan program komputer bagi komponen pembelajaran berasaskan perkhidmatan ataupun sulam, pihak sekolah boleh bekerjasama dengan PIBG untuk melaksanakan bantuan-bantuan khas untuk menolong keluarga pelajar yang kurang berkemampuan dalam menyediakan kemudahan pembelajaran kepada anak-anak. Ini adalah satu inisiatif dari sekolah untuk membantu masyarakat yang tidak berkemampuan memberikan kemudahan pembelajaran seperti internet dan gadget dengan memberikan sumbangan berbentuk kotak makanan. Apabila mereka sudah ada makanan yang cukup, maka ada sedikit duit lebih untuk membeli kemudahan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.